Dari Bumi Kenyalang hari ini berkaitan pelantikan 6 Timbalan Menteri Persekutuan dari Sarawak. Perinciannya bersama Vanessa Maring. Silakan, Bi. Ya, Nurul. Sebelum itu kita ke perkembangan ini. 3 pemberita Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak merangkul 1 perak dan 2 gangsa pada Anugerah Kewartawanan Kenyalang 2022 yang berlangsung di Miri. Mereka adalah Rozita Ampong dari RTM Sri Aman yang merangkul anugerah perak menerusi laporan khas Borko di bawah kategori Kewartawanan Ekonomi Digital. Wartawan dari RTM Kuching Firdaus Ar-Rashid Idris turut menang dalam kategori yang sama dengan merangkul gangsa menerusi laporan Tegas Digital Village ke arah melahirkan usahawan ekonomi masa depan. Manakala Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari RTM Sibu mendapat anugerah gangsa di bawah kategori Kewartawanan Penyiaran menerusi laporan khas Masjid Al-Qadim Khazanah Negeri Sarawak. Masing-masing menerima hadiah wang tunai, piala dan sijil penyertaan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian mewakili Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Openg menyampaikan anugerah tersebut di Miri. Dalam teks ucapan perasmiannya, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mengucapkan tahniah atas penganjuran majlis berprestij tersebut oleh Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak. Beliau memberitahu pengamal media sentiasa memainkan peranan penting dalam menyalurkan maklumat tepat dan benar untuk masyarakat, terutama mengenai dasar pembangunan negara dan kesejahteraan awam seperti dilaksanakan ketika negara berdepan dengan wabak COVID-19 2 tahun lepas. Katanya kini di bawah Kerajaan Perpaduan melalui Kementerian Komunikasi dan Digital giat menangani isu berita palsu dengan melibatkan penyedia perkhidmatan seperti TikTok dan Facebook bagi membendung siaran provokatif dan palsu. Pada majlis itu, lebih 100 orang penerima terdiri daripada pengamal media cetak, elektronik dan penyiaran menerima anugerah masing-masing dengan 461 penyertaan diterima. Kabinet sudah lengkap, tiada lagi masa untuk berbulan madu. Itu pendapat Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Datuk Dr. Jeniri Amir yang mahu kerajaan bertindak pantas menangani isu kos sara hidup yang dijanjikan pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Katanya walaupun ia tidak mudah dilaksanakan dengan kadar segera, namun rakyat mahu melihat kesungguhan pentadbiran di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang cakna dengan masalah semasa rakyat. Pelbagai pemberantaruh dan kementerian, maka mereka mungkin berdepan dengan sedikit masalah dan hambatan. Tetapi rakyat tidak pedulikan itu. Yang rakyat dambakan dan perlukan ialah mana menteri dan kementerian yang telah diberi tanggungjawab dan amanah untuk tangani isu berkaitan dengan inflasi dan kos sara hidup harus dilihat berupaya untuk secara berkesan. Dihubungi RTM di Kuching, jelas Datuk Dr. Jeniri lagi, pelantikan 6 timbalan menteri dari Sarawak membuktikan Perdana Menteri teliti dalam pemilihan anggota kabinet yang meliputi semua kaum dan parti di Sarawak. Ini bermakna Perdana Menteri mengambil kira aspek ataupun faktor berkaitan dengan parti komponen yang memberi sumbangan kepada pengukuhan kerajaan perpaduan itu. Dalam pengumuman khas malam tadi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melantik 6 timbalan menteri dari Sarawak untuk menganggotai Kabinet Kerajaan Perpaduan. Ia menyaksikan penampilan 4 muka baharu dalam kabinet iaitu Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Seri Huang Tiong Si, Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni dan Datuk Wilson Ugak Kumbong bagi Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Manakala 2 lagi pernah memegang jawatan Timbalan Menteri dalam kerajaan sebelum ini iaitu Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah dan Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib. Perusahaan kecil dan sederhana di bawah amanah Ikhtiar Malaysia AIM merupakan salah satu perkhidmatan yang menyokong pembangunan ekonomi negara. Timbalan Premier Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan memberitahu perusahaan tersebut yang kini juga berada di kawasan Samalaju Bintulu turut berperanan meningkatkan ekonomi penduduk setempat sekaligus membangunkan Bandar Bintulu menerusi pelbagai jenis perniagaan dan perkhidmatan. Di Samalaju Industrial Park di Bintulu ini, kita tengah melaksanakan estate perindustrian khas untuk perusahaan kecil dan sederhana.
Beliau berkata demikian semasa perasmian Malam Apresiasi Sahabat Usahawan AIM Cawangan Bintulu. AIM Cawangan Bintulu mempunyai seramai 2019 ahli yang aktif, manakala seramai 1,863 orang peminjam yang melibatkan dana sebanyak RM12,76,000. Pada majlis tersebut, Dato' Amar Awang Tengah turut menyampaikan grant berjumlah RM30,000 masing-masing kepada AIM Cawangan Bintulu dan AIM Cawangan Miri. Program pemulihan dalam komuniti PPDK berperanan penting dalam memperkasa pelatih dalam kalangan orang kurang upaya OKU bagi membangunkan kemahiran dan bakat. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, selain pelatih di PPDK yang menjalani pemulihan, rehabilitasi, latihan dan pendidikan, mereka juga berpeluang menjana pendapatan sendiri melalui produk yang dihasilkan. Economic empowerment ini penting, itu sebabnya untuk petugas-petugas dan pelatih ingat ya, why we emphasize on economic empowerment supaya sekurang-kurangnya mereka ini nanti dapat ya menjana pendapatan sendiri. Macam kalau kita lihat di AKP, jadi under a sheltered workshop mereka membungkus ya chili sauce, tomato sauce, tissue paper gitu, kemudian dapat commission. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian Mini Carnival PPDK Sarawak di Stadium Tertutup Sibu. Mini Carnival PPDK Sarawak adalah bertujuan memberi peluang kepada pelatih di PPDK menjual produk mereka. Pelbagai aktiviti turut diadakan, antaranya pertandingan pocor-pocor kreatif, pertandingan senior Special Got Talent, pameran dan jualan PPDK. Jelas beliau lagi kementeriannya akan terus memastikan semua PPDK di Sarawak memberi perkhidmatan terbaik buat semua pelatih yang menjalani latihan di PPDK. Zon Tengah Sarawak terutamanya di Sibu amat memerlukan pusat rawatan jantung dan kanser bagi memudahkan pesakit yang memerlukan rawatan lanjut. Ahli Parlimen Sibu, Oscar Ling Chayu menjelaskan, buat masa ini pesakit yang memerlukan rawatan lanjut terpaksa berulang-alik ke Kuching dan ini menyukarkan mereka, terutamanya melibatkan kesihatan pesakit yang kurang stabil. Saya harap Menteri dan Timbalan Menteri baru boleh memberi lebih timbangan kepada Sibu Hospital supaya hak unit dan kanser unit akan jadikan realiti dalam 5 tahun ini. Selain daripada itu, beliau juga berharap Universiti Awam dapat dibina di Zon Tengah Sarawak di bawah pentadbiran kerajaan yang baharu. Mesti ada satu lebih Universiti Awam di Sarawak dan Sabah juga untuk menunjukkan kedudukan kita sebagai wilayah. Beliau berkata demikian dalam program jualan barangan bersubsidi yang dianjurkan oleh Pusat Khidmat Parlimen Sibu di Sibu. Program tersebut diadakan sebulan sekali bagi membantu penduduk mendapatkan harga barangan keperluan dengan lebih murah. Bahagian Semarahan mencatat peningkatan kes miliodosis mulai minggu epidemiologi ke-38. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Oi Chu Hak berkata, pada tahun ini sehingga Isnin lepas terdapat 15 kes yang telah disahkan positif. Manakala terdapat 3 kes disyaki dan masih menunggu keputusan ujian pengesahan. Dalam satu kenyataan, beliau turut memaklumkan terdapat 2 kes kematian disebabkan jangkitan meliodosis di bahagian tersebut dalam tempoh yang sama. Katanya persampilan persekitaran termasuk air dan tanah telah dijalankan dan masih menunggu keputusan. Meliodosis merupakan sejenis penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bakteria Burkholderia pseudomalae. Bakteria ini boleh ditemui di tanah dan air yang tercemar seperti di sawah padi, air bertakung dan juga tasik. Penyakit ini biasanya berlaku pada manusia, haiwan dan tumbuhan. Jangkitan kepada manusia berlaku melalui sentuhan secara langsung dengan tanah dan air, melalui luka di kulit, termakan atau terminum makanan tercemar, tersedut debu atau titisan air yang tercemar. Sehingga kini tiada vaksin yang dapat mencegah jangkitan meliodosis. Walau bagaimanapun, penyakit tersebut boleh dirawat dengan menggunakan antibiotik tertentu. Baik, dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vanessa Mering.